Pagi nanti kita akan bersama dan seperti biasa, seperti yang kita berikan seawal pagi tadi, kita ada satu bahan wawancara sebelum kita menutup tirai 4 pagi pada hari ini. Kita akan fokuskan mengenai produk kayu ya. Expo produk perkayuan bagi negara Brunei Darussalam tahun 2021 sempena dengan Hari Hutan Antarabangsa dan sudah pun berada narasumber kita berada di sini, tetamu kita iaitu Yang Mulia Tuan Reni bin Haji Yahya. Beliau merupakan pegawai pertahanan kanan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ada beberapa perkara yang ingin dibincangkan. Ada dua perkara utama nih yang ingin dibincangkan kalau yang kami difahamkan lah. Antaranya ialah mengenai tentang expo bagi produk perkayuan negara Brunei Darussalam. Mungkin Tuan dapat menerangkan tentang expo ini. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak Radio Television Brunei kerana bersedia menjemput saya untuk mengongsikan maklumat mengenai cara yang diungkayahkan oleh Jabatan Perhutanan. Ya. Sebagai pengenalan kepada Expo Produk Perkayuan yang akan diadakan ini, secara amnya pasaran produk-produk perkayuan seperti perabot-perabot kayu, kayu molding ataupun kumai dan juga pintu-pintu dan panel-panel kayu seperti yang kata dimaklumi plywood ataupun papan lapis, particle board, fiberboard adalah masih banyak bergantung kepada pasaran import yang didatangkan dari berbagai negara. Jadinya hampir semua syarikat hiliran di negara Brunei Darussalam menghadapi cabaran ini kerana untuk memasarkan produk-produk mereka itu mempunyai competition yang cukup tinggi ya. Dan selain itu, oleh itu Expo Produk Perkayuan ini yang julung kali diadakan di negara Brunei Darussalam akan mengetengahkan produk-produk perkayuan yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat tempatan dan akan dipamerkan kepada pihak umum. Iya, jadi Expo Produk Perkayuan Negara Darussalam ini adalah merupakan expo pertama yang diadakan di Brunei ya. Jadi Tuan telah pun berkongsi mengenai dengan sedikit mengenai dengan Expo Produk Perkayuan ini. Jadi Tuan, apakah antara objektif atau tujuan Expo Produk Perkayuan ini diadakan? Adapun matlamat atau tujuan Expo Produk Perkayuan ini dijalankan adalah terutama bagi mempromosikan produk-produk perkayuan yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat tempatan termasuk syarikat kilang papan dan juga syarikat hiliran perkayuan. Yang kedua adalah untuk memberi pendekatan kepada orang ramai mengenai dengan produk-produk perkayuan yang berkualiti dan mampu milik ataupun affordable. Ketiga adalah untuk menggalakkan keluaran produk perkayuan tempatan dan mengurangkan pengimportan produk-produk perkayuan ini. Dan juga adalah untuk membantu mengembangkan rangkaian perniagaan pengusaha-pengusaha perkayuan di negara ini melalui aktiviti business matching. Jadi itulah antara objektif ataupun tujuan Expo Produk ini diadakan. Ada antaranya adalah untuk mempromosi, memberi pendekatan kepada orang ramai dan juga untuk menggalakkan pengeluaran ataupun keluaran produk perkayuan tempatan. Jadi Tuan, mengenai dengan Expo ini, bila sebetulnya ianya akan diadakan dan mungkin boleh berkongsi di mana lokasinya? Expo akan diadakan dan dibukakan kepada orang ramai selama 4 hari yang bermula pada hari Khamis iaitu 18 hari bulan Mac 2021 hingga hari Ahad 21 hari bulan Mac 2021 yang bertempat di Dewan Atrium Airport Mall iaitu dari jam 10 pagi hingga 10 malam kecuali pada hari Jumaat iaitu akan ditutup pada jam 11.30 pagi hingga jam 2 petang. Dan majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Mulia Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Kelancongan. Jadi nanti apabila kita saksikan apakah dan mungkin siapakah dia antara peserta yang akan menyertai expo ini? Sebanyak 15 buah syarikat yang terdiri daripada syarikat perkilangan papan dan juga hiliran perkayuan dan juga termasuk 5 pengusaha belia atau persendirian tempatan. Dan ini ditambah lagi dengan 2 petak pameran dari Jabatan Perhutanan dan Jabatan Perumahan. Dan produk-produk yang akan dipamerkan adalah terdiri daripada hasil keluaran syarikat sendiri.
dan kita percaya saja ada beberapa syarikat nih yang mengikut serta. Antaranya ialah beberapa syarikat. Kita tahu bahawa adanya syarikat perkilangan dan juga ada pelbagai syarikat yang lain. Mungkin dapat dijelaskan kepada penonton kita, silakan. Ya, 4 buah syarikat daripada syarikat perkilangan papan adalah seperti syarikat kilang papan Batang Mitos Sdn Bhd. Kedua, syarikat kilang papan PMA Pengiran Maharaja Sdn Bhd. Senoko Timbal Company Sdn Bhd dan kilang papan Maskapai Sdn Bhd. Dan bagi kategori syarikat hiliran perkayuan adalah sebanyak 6 buah syarikat, iaitu TS Wood Sdn Bhd, Thyssen Sdn Bhd, syarikat Metrod, Kenwood Furniture Trading Company, Rosalind Decor and Interior Design dan 88 Charcoal. Dan juga bagi pengusaha belia tempatan dan pengusaha pensendirian adalah terdiri daripada Naga Witra, Exit Wood Engraving, Home BN Pallet, Temburong Pallet Maker dan pengusaha persendirian iaitu Zakaria Haji Omar. Ya. Ya, jadi itu adalah antara peserta-peserta Expo dan juga itu adalah peserta-peserta. Jadi Tuan mungkin boleh berkongsi mengenai dengan antara produk-produk perkayuan yang bakal dipamerkan dan pastinya ya akan dijual nanti. Mungkin boleh berkongsi dengan penonton kita. Terima kasih. Antara produk-produk perkayuan yang akan dipamerkan dan juga yang dijual adalah terdiri daripada pintu-pintu kayu tempatan yang berkualiti. Kedua adalah frame-frame pintu yang beraneka bentuk yang berbagai jenis dan desain. Kemudian perabot kursi dan meja kayu untuk ruang tamu. Set meja dan kursi makan untuk ruang dapur. Set kursi-kursi taman dan tepi kolam. Produk kayu kumai ataupun molding, termasuk ini adalah bagi pembuatan siling, kornis, skirting, dan kemudian adalah kayu panel dinding dan flooring, wooden flooring, yang mana pada masa ini mendapat pasaran yang tinggi juga, yang mempunyai kadar import yang tinggi. Selain itu adalah island counter, almari kabinet dapur dan kabinet bilik yang dibuat secara custom made. Termasuk juga adalah arang briket dan juga produk-produk kraft tangan, termasuklah jam kayu, plak kayu, ukiran gambar pada kayu yang dibuat menggunakan teknologi CNC ataupun computer numerical control, carving machine. Jadi sekarang menggunakan teknologi ini sudah untuk carving. Dan juga produk gazebo. Pastinya dengan adanya Expo ini harga-harga yang ditetapkan itu pastinya yang the best price lah, Puan. InsyaAllah. Jadi banyak nih antara orang-orang Ketani ini yang terutama sekali lagi kan dekat-dekat strategi Jun ya, kan dekat-dekat raya ni kan. Kan dekat-dekat raya ni ada Expo macam mana ni. Dan memang menarik sekali tentang bis kita yang berada di negara Darussalam untuk sama-sama kita menyokong produk-produk tempatan. Ini adalah produk tempatan Ketani ya, produk negara Darussalam dan kita percaya sahaja adalah salah satu daripada inisiatif daripada pihak perhutanan untuk mendukung penghasilan aktiviti-aktiviti perkayuan ini. Betul. #support lokal. Betul. Kita percaya saja kalau biasanya ada Expo bukan saja jualan ni. Mesti ada aktiviti-aktiviti yang ada kaitan mungkin pada anak-anak sekolah ataupun kepada ibu bapa. Ada aktiviti yang bersangkutan, silakan. Ya, ada. InsyaAllah selain daripada mempromosikan produk-produk tersebut, Expo akan memberi peluang untuk sesi business matching kepada pengusaha-pengusaha perkayuan dan juga sektor-sektor yang berkaitan dengan sektor perkayuan ini seperti syarikat-syarikat pembinaan, artinya construction ataupun kontraktor-kontraktor, syarikat kedai runcit, hardwares, dan juga syarikat-syarikat logistik pengangkutan. Ini termasuklah juga majlis perundingan kampung yang berkenaan dan syarikat penjual perabot yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Dan selain itu, aktiviti pertandingan produk perabot, iaitu bagi meja dan kursi makan dan set meja dan kursi ruang tamu, insyaAllah juga akan dilangsungkan. Bagi 400 pengunjung pertama yang turut serta dalam menjawab tinjauan maklum balas juga insyaAllah akan mendapat beg kitar semula. Ya, insyaAllah. Dan juga bagi orang ramai yang ingin mengetahui tentang maklumat-maklumat mengenai
kayu, spesies kayu yang jarang dibincang-bincangkan. Ya. Kalau secara Biasanya umum, macam apa tu spesies kayu yang spesies jarang kayu dibincangkan ini? yang digunakan untuk pembinaan, jadi untuk ruang dalam rumah, jadi untuk perabot. Jadi ya terdapat spesies-spesies tertentu sajalah yang sesuai digunakan. Jadi kalau salah guna Salah spesies itu spesies, mungkin kurang menjadilah. Kurang berkualiti Dan lah. juga dikhawatiri mempengaruhi keselamatan. Jadi pentinglah untuk kita ni mengetahui apa jenis-jenis kayunya. Ya. Baik. Jadi kepada bis kita yang berminat untuk mengikuti, Auda bolehlah hadir ke expo yang akan adakan dan dibukakan kepada orang ramai selama 4 hari bermula besok iaitu 18 Mac sehingga hari Ahad 21 Mac 2021 bertempat di Dewan Atrium Airport Mall dan bermula pada jam 9 pagi hingga 10 malam. Jadi selain daripada kita memberikan mengenai dengan expo ini, ada lagi satu ni yang kita bincangkan. Dan seperti yang sudah pun diselitkan sedikit tadi dalam sesi soal jawab mengenai pertandingan. Itu antara salah satu aktivitinya. Jadi apakah pertandingan yang akan diadakan ini dan bila akan diadakan? Pertandingan pembuatan perabot kayu ini sebenarnya merupakan pertandingan yang julung kali diadakan di negara Brunei Darussalam bersempena dengan Hari Hutan Antarabangsa juga 2021. Objektif bagi mengadakan pertandingan ini adalah antaranya untuk mempromosikan juga produk tempatan, khususnya produk yang mampu milik affordable. Kedua, mengetengahkan kreativiti pertungangan kayu tempatan daripada pengusaha-pengusaha industri perkayuan di negara ini. Kemudian adalah menggalakkan syarikat-syarikat perkelangan papan yang untuk menghasilkan produk hiliran lagi, downstream produk, dan tidak bergantung kepada kayu gergaji ini saja. Dan juga adalah untuk menggalakkan keluaran produk kayuan tempatan bagi mengurangkan pengimportan produk-produk seperti perabot ni. Ya. Jadi itulah antara objektif ya. Baik Tuan, mengenai dengan pertandingan ini ya, pertandingan pembuatan perabot kayu sempena Hari Hutan Antarabangsa 2021 ini, bilakah majlis penyampaian hadiah pemenang? Majlis penyampaian hadiah pertandingan akan diadakan pada hari terakhir iaitu hari Ahad 21 hari bulan Mac 2021 pada jam 2 petang di tempat yang sama. Penyampaian hadiah akan disempurnakan oleh tamu kehormat majlis yang berhormat Menteri Sumber Utama dan Pelancongan. Antara yang akan mengikuti pertandingan ini dan apakah mungkin syarat-syarat yang diutamakan bagi mengikuti pertandingan ini? Pertandingan ini hanya dibukakan kepada syarikat perkelangan papan dan syarikat hiliran perkayuan yang berdaftar saja di bawah Jabatan Perhutanan. Dan produk yang dipertandingkan ini dibahagikan kepada dua kategori. Kategori A iaitu satu set meja makan, termasuk satu meja dan 4 seaters. Dan kategori B iaitu satu set meja ruang tamu, iaitu terdiri dari satu meja dan 5 seaters, plus dicampur dengan 2 side tables. Dan seramai 5 buah syarikat yang menyertai pertandingan ini. Jadi seramai 5 buah syarikat telah menyertai pertandingan ini. Jadi ada 2 kategori, iaitu kategori A, satu set meja makan, dan kategori B ada satu set makan, ruang tamu dan satu meja dan 5 seaters dan 2 side tables. Jadi itulah antara kategori dan juga syarat-syaratnya. Mungkin saja setiap pertandingan ini mesti ada ada syarat-syaratnya, bukan saja syarat-syaratnya, mungkin ada yang diambil kira ni tentang pemerkahan dan sebagainya. Dan juga bagaimana cara BIS kita, daripada pihak BIS kita melihat hakim-hakim ini, siapakah yang berhak menjadi hakim dan apa kriteria-kriteria yang sememangnya harus diambil kira apabila mengikuti pertandingan ini. Terima kasih. Hakim-hakim yang dilantik adalah terdiri daripada wakil dari setiap stakeholder ataupun agensi yang berkemahiran. Antaranya adalah wakil daripada Jabatan Perumahan, iaitu daripada bahagian pengurusan estet dan perumahan. Kedua adalah daripada syarikat-syarikat penjual perabot dalam negara seperti Ashley Furniture dan Neo Metro Company. Dan juga
dua orang tukang yang mahir tentang pertunggangan kayu yang berpengalaman dan juga yang diiktiraf. Dan juga dari segi pemarkahan terdapat 3 peringkat dan ia diambil kira pada lawatan di bengkel untuk melihat persediaan pembuatan awal. Kemudian apabila perabot tersebut sudah siap dan akhir sekali juga kepada pada video pembuatan yang disediakan oleh peserta-peserta. Maksudnya macam mana tu? Kalau maksudnya masa diorang membuat itu di video. Di video kan. Macam mana tu supaya nembuyuk ni. Tak balik Dan orang supaya lain. ada bukti. Supaya bukti. Okey. Kira senang anulah memantau juga. Senang Kaedah memantau juga tu. betul. Mungkin tekniknya tu teknik lurus atau indah. Ya. Betul. Dan juga kriteria dan aspek yang dinilai adalah berpandukan kepada reka bentuk, ya, kesesuaian jenis kayu yang digunakan, teknik pembuatan dan kemahiran, ketahanan, keselamatan, termasuk juga kreativiti, kekemasan, functionality and practicality, dan kesesuaian harga. Dan yang menarik lagi adalah orang awam juga diberi peluang untuk membuat mengundi Macam mana membuat tu? Membuat itu nanti akan disediakan QR code. Ada di masa ekspor tersebut. Alhamdulillah. Jadi sama-sama kalau misalnya orang bertani macam mana kan mesti ada yang jenis yang apa tu forward thinking lah, futuristic punya jenis apa tu design untuk menang macam tu. Jadi kita telah mengetahui mengenai dengan syarat-syarat kategori dan juga hakim-hakim. Jadi ini rasanya yang ditunggu-tunggu dan pastinya menarik. Kalau ada pertandingan apa yang mana apa hadiahnya? Mungkin dapat dikongsikan apa hadiahnya. Jadi untuk yang pertama kali ini pemenang-pemenang pertandingan yang membuat perabot ini untuk kategori kedua-dua kategori akan mendapat sebuah trofi lah. Trofi. Masing-masing buat mendapat trofi dan di samping plak dan juga sijil penghargaan. Itulah hadiahnya ya. Mungkin kita percaya saja ada harapan daripada pihak Jabatan Perhutanan sendiri tentang dua aktiviti ini, dua acara ini. Satu acara tentang pameran, satu acara lagi tentang pertandingan. Mungkin apakah harapan daripada pihak tuan sendiri mengenai dua acara ini? Ya, terima kasih. Adalah diharapkan perabot-perabot kayu yang dipamerkan, yang dipertandingkan ini akan mendapat sambutan daripada orang ramai dan memenuhi cita rasa pengguna di negara Catania. Dan kedua adalah untuk memberi pilihan alternatif kepada pengguna-pengguna tentang produk-produk dan juga reka bentuk yang bersesuaian lah untuk ruang dalaman rumah, khususnya di rumah-rumah di bawah skim perumahan negara. Sedangkan perabot yang dipertandingkan ini adalah khusus kepada reka bentuk perumahan negara ini sendiri untuk mensupportlah juga. Alhamdulillah. Okay. Kemudian dalam untuk meningkatkan keupayaan dan kemahiran syarikat dalam menghasilkan perabot yang berkualiti juga dan mampu milik yang boleh menandingi kualiti perabot yang diimport dari luar negara. Dan insya-Allah jika berpotensi akan dihasilkan secara komersial untuk diekspor lagi. Jadi itu matlamat yang utama juga dan akhir sekali adalah untuk meningkatkan produktiviti syarikat untuk mendukung menyumbang kepada mempelbagaikan ekonomi negara Catania selaras dengan visi perhutanan dan juga wawasan 2035. Iya. Dan tuan kami ada ingin menyelitkan dengan logo ni, logo Expo Produk Perkayuan Negara Brunei Darussalam bagi tahun 2021 ya. Ya. Untuk keterangan bagi logo yang pertama kali lah untuk Expo Produk Perkayuan ini adalah terdapat bulatan, 3 bulatan yang menunjukkan ini adalah cross cut, artinya potongan sila kayu balak sebenarnya. Jadinya menunjukkan 3 tahap proses ni, proses artinya primary, secondary, tertiary processing untuk menghasilkan sesuatu perabot hiliran yang memerlukan banyak kerja-kerjanya. Artinya daripada kayu tu ditabang di hutan, kemudian diproses menjadi kayu gergaji, kemudian
dipotong-potong lagi, dialusi, dicorak lagi, direka bentuk lagi menggunakan mesin-mesin teknologi lagi. Jadi selepas tu baru terhasil tu produk-produk yang perabot-perabotan ni. Jadi itu adalah maksud antaranya gitu. Dan blok kayu tersebut adalah menunjukkan hasil produk industri primat, di mana penyertaan daripada syarikat-syarikat Kang Papan juga turut serta dalam expo ini yang mewakili dan menunjukkan hasil produk daripada pembalakan dan perkilangan papan sendiri. Dan akhir sekali adalah mata gergaji itu menunjukkan representing industri hiliran, maksudnya penggunaan mesin dan teknologi dalam pembuatan perabot kayu. Itulah tadi kita telah mendengarkan ada dua acara utama. Antara acaranya ialah Expo mengenai produk perkayuan negara Brunei Darussalam 2021 seperti dengan Hari Hutan Antarabangsa dan juga adanya satu acara acara sampingan tetapi ada mengena kaitannya dengan kita ni menyambut Sehari Hutan Antarabangsa iaitu pertandingan untuk membuat perabot-perabot kayuan ini. Iya, dan kepada Biskita bolehlah hadir untuk sama-sama memeriahkan lagi expo ini di mana akan diadakan bermula besok iaitu hari Khamis 18 Mac 2021 sehingga 21 Mac 2021 bertempat di Dewan Atrium Airport Mall bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Jadi berbagai aktiviti bakal diadakan. Jadi kepada Biskita 400 pengunjung pertama akan diberi hadiah itu mendapat bag recycle bag betul. Bag kita semula. Bag kita semula. Bagus juga untuk sama-sama kita ni menghargai hutan Ketani, hutan simpan Ketani dan sebagainya. Jadi mungkin sampai di sini saja kita akan bersama Tuan. Terima kasih. InsyaAllah semoga kita harapkan kedua-dua acara ini akan berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin.